Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Terlebih dahulu kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kasih sayangnya, rahmatnya, nikmat yang tidak terhingga yang Allah sentiasa memberikan kepada kita yang banyak dosa ni, yang banyak kurang dalam mengingatinya, beribadah kepadanya. Walaupun kita rasa macam banyak dah kita buat, hakikatnya tak terbayar dengan apa yang dia berikan pada kita. Jadi, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bermusuhan dengan hamba-Nya, melainkan sentiasa merahmati kita. Jadi, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Islam dan nikmat yang terbesar, iaitu hidayah, taufiknya yang diberikan kepada kita untuk sama-sama kita terus mencintai ilmu dan hadir untuk sebagai ibadah lah kita anggap. Jadi kita datang ke mana-mana pun lah kelas demi menuntut ilmu ni, sebagai kita rasa bukan sebagai kerana saya dah tak ada buat apa kat rumah, jadi saya datang lah, bukan sebab tu. Ada masa saya datang, ada sebab. Jadi kita janganlah lakukan kita hadir untuk menuntut ilmu ni macam masa kita hadir pergi sekolah dulu, contohnya. Sebab apa? Sebab dah ini satu rutin, ini satu keperluan untuk saya supaya tak ketinggalan dan sebagainya. Tapi kita datang dalam kerangka apa? Ini adalah satu tuntutan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ni alhamdulillah kita tadabbur, dan kita kena ingat juga salah satu daripada tuntutan adalah kita memahami ayat-ayat Allah ni dengan tadabbur Al-Quran. Dan saya nak mukadimah sikitlah kan, bagi kita kembali menjentiklah kenapa kita kena belajar sungguh-sungguh agama ni, terutamanya memahami Quran ni. Kerana satu firman Allah dalam surah 57, cuba kita buka dulu. Surah Al-Hadid ayat 16. Surah berapa? $539. Surah Al-Hadid ni salah satu surah lah, surah daripada 7 surah yang mula dengan apa? Tasbih. Dan surah ni ada berkaitan dengan banyak cerita kisah jihad, peperangan dan sebagainya lah sebenarnya. Surah ni juga surah-surah yang mencerita kemuncak kepada pengagungan kepada Allah ialah pengorbanan kita untuk perjuangan agama. Jadi ayat Allah sebut dalam surah 16, dalam surah 57 ayat 16 tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Jadi alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apa itu? Jadi alam yakni itu maksudnya belum. Adakah belum tiba waktunya lagi? Yang mana waktu yang telah pun berlalu banyak masanya. Jadi waktu kita dah berlalu dan semakin suntuk. Jadi Allah tanya, belumkah masanya lagi untuk orang-orang yang mengaku beriman? Di sini ayat ni lebih istimewa daripada ayat-ayat yang lain lah. Dan lebih khusus. Ya, bila ayat dia khusus, maknanya dia istimewa lah. Jadi kita, kan, kerajaan bagi sesuatu lah. Reward ni umum, semua rakyat dapat. Ataupun kecuali reward ni hanya orang yang tertentu saja dapat. Mana lagi orang kata lebih istimewa? Tentu yang lebih khusus lah. Dalam Quran ada ayat yang istimewa, iaitu yang khusus. Contohnya ayat ni untuk siapa? Orang beriman je. Jadi Allah sebagai rahmat yang besar dia kepada orang beriman, Allah tanya ayat ni kepada kita. Apa respon kita bila Allah tanya? Macam mana? Jadi kita nak cuba tengok beza respon kita bila orang tanya dengan Allah tanya. Kan? Kalau respon anak tu bila mak dia tanya, mak dia tanya, kenapa balik lambat? Dah makan ke belum? Kan? Anak dia baru balik ke apa ke? Mak dia pun tanya, dah makan ke belum? Lepas tu, anak dia jawab apa? Walaupun dia tahu anak dia tak makan lagi ke, sebab dia nak bagi makanan yang sedap kat anak dia. Tu anak dia buat apa? Anak dia jawab tak? Alhamdulillah kalau jawab. Kalau dia tak jawab, ataupun dia tak dengar apa mak dia cakap apa. Anak dia balik tadi tu, dia balik singgah kejap je. Dia nak keluar balik sebab dia tengah fikir nak jumpa kawan dia. Mak dia tanya, dah makan ke? Anak dia masuk bilik. Tu anak dia pun keluar balik, terus mak keluar ajak. Mak dia tanya tadi tak jawab langsung. Anak apa tu? Anak derhaka kan? Ya. Mungkin dia tak perasan pun mak dia tanya tu. Sebab dia tengah kabut kan? Ush. Mak dia tanya sebagai tanda mak dia apa kat dia? Sayanglah kalau mak dia tak tanya, mak dia peduli anak dia dah masuk rumah ke, keluar ke. Tak tanya pun, tengok muka pun tak kan. Tapi mak dia tanya, anak dia laju tadi. Dah makan ke? Anak dia buat dia je keluar balik. Ini anak apa? Biadab, derhaka kita kata. Ya Allah. Kan? Mak dia bagi apa kat anak tu? Mak dia lahirkan anak tu kan? Lagi? Bagi makan, membesarkan. Banyak juga mak dia bagi kat anak dia. Mata tu mak dia bagi. Anak dia pandai cakap tu mak dia bagi. Tak, dia handsome semua tu, dia boleh jalan, boleh berdiri tu mak dia bagi. Jadi mak dia walaupun bagi, tapi banyak tak mak dia bagi? Tak banyak juga. Tak boleh beri sebanyak siapa bagi? Allah bagi. Kan? Jadi sekarang ni Allah pula tanya. Hamba dia buat apa pula? Datang pergi macam tu ke ataupun apa? Tak pun tak dengar langsung pertanyaan ni, kan? Banyak tak hamba langsung tak nak dengar pertanyaan Allah? Maknanya ni hamba apa? Hamba biadab.
hamba sombong lagi. Ui, macam-macam kan kita kata, tapi tak nampak. Sedangkan beza mak dia tadi dengan Allah tadi, Allah dia yang cipta mak dia. Yang bagi dia boleh makan Allah juga. Semuanya Allah. Tapi bila Allah bertanya, kita jawab. Tak jawab pun dah biadab dah. Kalau langsung tak nak tahu, banyak tak pertanyaan Allah dalam Quran? Banyak tak kita dah jawab? Ke kita pun tak nak tahu, saya tak nak tahu pertanyaan Allah. Ke macam tu? Maksudnya ni hamba apa ni? Kan? Jadi bila kita tahu macam tu, maknanya kita kena tak usaha. Jadi itu masalah kita sekarang ni. Jadi masalah yang lebih parah adalah hamba dengan siapa? Dengan Tuhan dia sendiri. Masalah yang sangat besar. Jadi ni Quran bila bertanya. Banyak tak Quran tanya dalam ayat-ayat ni? Sebab itulah ayat ni sepatutnya bila setiap kali Tuhan tanya, Quran tanya kat siapa ni? Kita lah. Quran tanya kat saya. Jadi bila Allah tanya dalam Quran, maknanya Allah ni tanya dia personal ke ataupun umum? Bila setiap ayat Quran kebanyakannya personal. Seolah Allah ni tanya dengan saya masing-masing. Ayat ni sekarang ni bila Allah tanya siapa? Walaupun kita baca ramai-ramai, tapi sebenarnya respon dia apa? Kita directly. Satu ayat ni siapa yang paling berkesan, yang kesan sahabat Nabi ramai. Antaranya juga tabi'in kan, Fudail bin Iyad. Apa dia jawab bila Allah tanya ayat ni? Jadi Fudail bin Iyad ni siapa? Tabi'in. Seorang tabi'in nama dia Fudail bin Iyad rahimahullah. Dan dia bukanlah baik. Dia perompak kan, saya bilang sebut. Dia ni perompak lah. Jadi satu masa dia nak merompak sebuah rumah. Rumah seorang wanita lah. Jadi ketika dia nak pergi tu, dia tengah panjat tu, wanita ni baca Quran, surah Al-Hadid. Dan dia baca sampai ayat ni. Wanita solehah ni lah, muslimah ni, dia baca sampai ayat ni. Jadi sekarang ni bila dengar ayat tu, dia terus menggigil kan, mengementah hati dia. Lepas tu dia kata apa? Dia jawab ayat ni. Jadi dia tahu walaupun perempuan tu baca, tapi iman dia masih ada iman. Dan dia rasakan sekarang ni walaupun perempuan tu baca, tapi sebenarnya dia rasa apa? Allah sedang tegur dia. Jadi dia kata apa? Bila lagi masanya? Ya al-an ya Fudail, dia kata sekarang masanya Fudail, sekarang lah. Jadi Allah tanya kita sekarang ni, kita nak buat apa? Bila masanya kamu ni wahai orang beriman? Apa dah? Untuk apa? Antasya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk hati kamu ni tunduk kepada peringatan Allah ni. Wa ma nazala minal haq, dan hati kamu dan Quran kebenaran yang turun ni, bila lagi masanya? Allah tanya siapa? Allah tanya wahai Hafizal, wahai Adam, wahai semua sekali. Jadi kita sekarang respon apa kat yang ni? Sekaranglah masanya. Sekarang masanya saya nak buat, ya Allah. Ya Allah, saya nak sekarang, ya Allah. Itu kita jawab ayat ni. Boleh? Itu tadabbur Quran tu. Respon dia hidup. Jadi itu pertama ayat ni. Yang kedua, wala yakunu kallazina utul kitab. Ni yang kedua. Jadi pertama Allah tanya kita sebagai tanda kasih sayang dia kat kita. Dua perkara kita kena buat dengan Quran. Apa? Dua perkara yang kita kena buat apa dia? Khusyuk. Allah nak suruh kita khusyuk. Khusyuk dengan peringatan dia, dengan Quran. Khusyuk ni kat mana tempat dia? Hati. Takhsha'a qulubuhum. Dekat sini. Letak akan rasa perasaan kita kepada peringatan Allah ni sampai ke lubuk hati kita. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, wala yakunu kallazina utul kitab. Janganlah mereka ni jadi seperti orang yang dulu diberikan kitab min qablu, sebelum ini. Siapa yang pernah diberi kitab? Dua je yang kita tahu sekarang yang ada hidup. Siapa? Yahudi. Bahkan kita pun tahu nama kitab dia. Apa kitab dia? Lagi? Ni dua golongan, itu maksud dia. Orang yang pernah diberi kitab sebelum kamu. Apa dia buat? Fatala alaihimul amad. Apa tu? Tola apa? Tola.
Tawil apa? Panjang. Lalu telah berpanjangan. Lalu telah berpanjangan alaihim, ke atas mereka. Jadi maksudnya apa? Umur lah. Umur tu dibiarkan saja. Umur dia mula-mula 10 tahun. Dah masuk 20 tahun. Lagi Allah bagi hidup lagi. Dia 30 tahun. Allah bagi lagi hidup 40 dah. 50 dah pencen. Allah bagi hidup lagi. Tapi tak sama juga. Faham? Hati dia tak khusyuk kepada peringatan Allah. Bahkan tak tahu juga alangkah malangnya. Itu maksud dia. Umur dah panjang, berpanjangan biar. Macam tu je. Jadi akhirnya apa berlaku? Mula-mula mungkin dia rasa respon sikit. Lepas ni nak buat lah. Kan? Tapi dia lengah lagi. Bila dah lama-lama biasa, dia rasa benda tu ada masalah tak? Jadi dia, akhirnya apa tu nama dia? Faqasat qulubuhum buhum. Jadi hati jadi keras. Keras ni maknanya dia dah tak rasa bersalah. Dia dah tak rasa tak ada masalah, bagi dia remeh je benda ni. Faham? Jadi normalisasi lah nama dia. Dan dia rasa normal tentang apa yang dia buat itu, tak khusyuk kepada Quran ni, tak rasa, tak faham ni, kan? Dia rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan akhirnya apa berlaku? Wa kathirum minhum. Apa makna fasik? Deraka. Asal makna fasik ni maknanya dia sesuatu yang dikupas keluar. Buah limau, kita kopek kulit tu kan. Kita nama-nama fiskul perbuatan tu. Kita cabut. Limau tu cantik kan? Kita cabut keluar daripada tu. Jadi kita ni, agama kita yang cantik ni, Quran ni lindungi kita. Kita apa? Kopek dia, kita cabut keluar. Kita tanggalkan. Kita tanggalkan pakaian iman tu. Tanggal, cabut. Itu fasik. Jadi orang yang macam ni, fasik ni sama dengan orang munafik. Itulah orang munafik. Antara makna fasik adalah munafik lah. Jadi ramai akan berlaku macam ni. Bermakna orang ni orang yang bukannya tak ada agama, dia ada agama hakikatnya. Tapi kerana dia abaikan agama, akhirnya jadi fasik. Beza dengan orang yang jahil langsung, tak tahu. Lain, tak sama. Jadi ni itu maksud dia. Jadi wa katsirum minhum fasiqun. Ramai nanti akan jadi perangai fasik. Baik. Jadi fasik munafik ni dalil dia dalam surah 9. Bukan surah 9 ayat 67. 9:60. Tadi itu surah 57:16 kan? Sekarang ni buka surah 9 ayat 67. Fasikun sama dengan munafikun. Surah berapa? Seratus 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ayat ni mula? Al-munafiqun Baik. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum.
Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Al-munafiquna wal munafiqat. Apa tu? Orang munafik lelaki dan perempuan. Ba'duhum min ba'. Perangai mereka sama sebahagiannya. Ada satu sama lain. Apa yang mereka buat? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Terbalik. Allah suruh menyuruh kepada ma'ruf. Jadi mereka terbalik. Apa ma'ruf? Berdasarkan ayat tadi. Ayat yang kita baca. Dia mesti kita nak relate sekarang ni. Jangan lari tajuk. Ayat tadi Allah kata, bila masa kamu nak khusyuk kepada kitab Allah, itu ma'ruf. Suruh orang, jom kita khusyuk dengan Quran. Mari. Sekarang ni kita ajak orang tu, jom hati kita serahkan, khusyukkan, tunduk dengan Quran ni. Jom. Tiba-tiba dia kata apa pula? Lain. Faham? Dia suruh pergi tempat lain. Itu nama dia terbalik. Kita sepatutnya suruh orang dekat dengan ni. Faham dia? Dia kata tak payah. Buat benda lain. Faham itu lawan dia. Jadi kemudian apa berlaku? Dan wayan hauna 'anil ma'ruf, dan dia halang pula untuk orang khusyuk dengan Quran ni. Kan? Dan apa lagi? Wa yakbiduna aydiyahum. Apa ni? Ni kerana apa puncanya berlaku macam ni? Wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Maksudnya dia kedekut. Dia kedekut dia punya apa yang jadi dengan dia. Dia kedekut masa dia dan sebagainya. Kalau kamu buat ni, kamu dapat apa? Kita boleh cari duit banyak-banyak, kenapa sibuk nak buat benda ni? Kan? Kenapa kamu nak? Inilah yang berlaku pada siapa? Dakwah Nabi dulu. Akhirnya apa berlaku? Nasullah. Jadi perbuatan mereka ni menyebabkan ramai manusia lupakan Tuhan. Mereka telah lupakan Allah. Akhirnya apa? Allah tanya kita, banyak tak kita tahu pertanyaan Allah? Tak lupa, tak tahu apa. Bahkan tak respon pun. Jadi mereka melupakan Allah. Apa berlaku nanti? Fanasiyahum. Allah pun lupakan mereka. Na'udzubillah. Bayangkan kalau lah ibu kita lupakan kita, kan? Habis malang berlaku kan? Jadi apa tak lagi bila Allah yang lupakan kita, maka ini musibah besarlah untuk setiap kita jika demikian berlakunya. Apa punca bila Allah lupakan kita? Allah sebut dulu. Kita dulu lupakan dia, maka jangan. Dan innal munafiqin, ini perbuatan siapa? Orang munafik. Jadi bila kamu buat macam ni, sesungguhnya munafik ini samalah macam perbuatan siapa tadi? Orang fasik. Fasik tadi sebab apa? Dia meninggalkan khusyuk dengan kitab Allah tadi tu. Ayat tadi kita baca, surah 97 ayat 16 tu. Kesan dia wa katsirum minhum fasikun. Yang berlaku ramai yang fasik. Itulah yang berlaku akibat daripada melupakan Allah. Baik. Sebab itu dalam hal ni kita janganlah biarkan terus kita, masyarakat kita hari ni, kan, satu perkara. Jadi ramai manusia sebenarnya khusyuk ni, Allah suruh kita khusyuk kan, tapi dia tak buat. Tu nama dia apa? Dia pulaukan benda ni. Tu nama dia apa? Itulah nama dia boikot. Jadi jangan kita semangat boikot barang Israel tu. Dalam pada masa sama kita boikot perintah Allah tu. Sama, dah lama dah, ini boikot yang lebih lama daripada boikot yang kita sekarang semangat buat. Ya, bagus, teruskan. Tapi ingat, yang ini jangan terus bersemangat buat. Boikot apa? Boikot daripada khusyuk kepada perintah Allah. Boikot daripada khusyuk nak faham Quran, orang boikot. Berapa ramai orang yang boikot untuk memahami ayat-ayat Allah ni dalam hidup. Sepi, benda tu sepi, tu boikot. Bila ada kedai, kita offer, jomlah makanan sedap. Tak ada orang datang, tu nama dia boikot. Dan Allah kata ini nikmat hari ni. Tapi ramai yang tak nak datang. Kenapa boikot? Tak sedap. Kenapa boikot? Itu soalan dia sekarang ni. Faham jadi kadang-kadang kita kena nampak apa lagi yang benda kita jangan boikot dah ni. Jom kita pergi kepada ayat ni, mari kita sama-sama nikmati nikmat ni. Hayati dia.
Jangan boikot lagi dah kitab Allah ni. Kau yang buat perbuatan boikot apa yang datang daripada Allah dan Rasul siapa? Yahudi Nasrani lah. Mereka dah boikot. Apa je Nabi datang bawa, dia boikot. Tengok. Kan? Dia ubah, ditukar, dia tolak. Dia tak nak tahu pun. Jadi bila, apa kesan daripada benda ni? Kesan daripada boikot. Cuba buka surah 2 ayat 78. 2:78. Biasa dengar ayat ni. Rupanya ayat ni pun ada kaitan dengan kesan daripada boikot ya. Kesan daripada boikot ayat-ayat Allah apa jadi kepada kaum tu. Jadilah kesan dia hati dia keras. Kan? Hati keras. Dan apa lagi? Ilmu hilang. Ilmu ini lenyap. Nilai ilmu ni lenyap. Cuba tengok kesan dia. Allah sebut surah apa? 2:70. Kita nak kata apa ni? Apa kesan tadi? Pertama, kesan boikot untuk khusyuk kepada kitab Allah. Kesan dia pertama, hati ke lagi jadi orang jadi orang banyak tu, bahaya tu kesan dia. Kesan boikot apa? Kitab Allah. Memahami kitab Allah kesan dia. Apa dia tadi? Hati keras. 2, fasik. Jadi orang fasik. 3, orang jadi perangai munafik. Yang keempat, ni ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan sebahagian mereka akhirnya apa pula? Mereka ni siapa? Allazina utul kitaba min qabli. Orang-orang yang mereka dah diberi kitab sebelum kamu. Siapa? Yahudi Nasrani itulah. Apa mereka buat tadi? Mereka biar panjang waktunya, biar abaikan sampai hati dia keras dan jadi perangai apa? Dia tak rasa pun ini tak ada masalah bagi dia. Jadi akhirnya Allah pun cabut ilmu. Tengok. Dan ramai akhirnya daripada kalangan mereka ni menjadi golongan yang ummi. Ummi ni maknanya jahil lah. Asas dia tak boleh baca, tak boleh menulis. Mundur balik masyarakat ni. Apa Allah kata ummi ni? La ya'lamunal kitab. Tidak lagi memahami lagi dia punya agama dia. Kitab dia sendiri. Akhirnya hidup dia amani, berangan-angan. Mengetahui lah. Maknanya apa? La ya'lamunal kitab. Tidak mereka satu mereka memahami maksud dia, ya'lamun. Satu lagi maknanya tak mahu ambil tahu pun boleh juga. Tidak mereka berkeinginan untuk mengetahui apa yang ada dalam kitab dia lagi dah. Satu lagi. Kesan dia. Dia tak tertarik lagi dah. Tak rasa lagi dah. Jadi illa kecuali apa yang mereka nak. Mereka suka angan-angan dengan dunia ni dah. Banyak lagi benda. Sibuk. Disibukkan dengan angan-angan. Angan-angan dalam hidup. Tak seperti dongeng. Angan-angan hidupan dunia dah. Mereka sibuk. Wa inhum illa. Dan akhirnya kehidupan mereka terhadap tentang akhirat ni dalam keadaan. Jadi mereka bila dengan akhirat, dia tak smart. Bila dengan dunia, dia smart. Tahu smart tak? Apa tu? Smart. Ni kalau kita belajar kat sekolah, mesti tahu cikgu-cikgu. Ada tak istilah ni? Apa ni? Ya. Ni apa? Spare?
Spesifik kan? Lagi? Ni bahasa Melayu ni. Spesifik. Spesifik ni maknanya benda jelas, clear. Benda tu mesti jelas. Saya ni dalam Quran ni saya nak buat apa? Kita nak dapatkan apa? Jelas. Kedua, apa ni? Ni apa? Measurable kan? Boleh diukur. Measurable ni maknanya kita boleh ukur. Jelas. Lagi? Achievable. Boleh dicapai benda ni. Ni realistic. Ni timely. Lupa dah ni. Betul dah. Ini bila orang guna ni, bila bab dunia kan. Oh, bab dunia dia punya, oh ni tak boleh, kita mesti buat ni, kita mesti buat ni untuk dapat ni. Oh, kalau tidak tak boleh. Pandai dia bijak. Achievable. Boleh dicapai. Benda mesti jelas dan boleh diukur, boleh dicapai dan dia mesti realistik kita nak buat, bukan angan-angan. Dan dia mesti kita tahu, okey, bila saya nak capai masa benda ni lah. Betul tak? Dengan dunia kita boleh tak buat macam tu? Tengok kita belajar dapat dunia kan. Semuanya ada terancang elok je. Akhirnya dia capai. Tapi bila dengan akhirat kita buat apa? Timely. Timely lah. Okay, jadi ni smart lah makna dia. Betul tak? Kita buat dalam apa? Caca marba kan? Lagi apa? Jadi itu yang kita kena baiki tu. Macam mana keadaan tu kan? Tercincai kan? Dia tercincai je. Jangan tak buat je. Asalkan buat. Bila asalkan buat dengan kitab Allah ni, asalkan baca, okey. Tapi dia tak sampai dalam, tak ada measurable apa saya dapat ayat ni, dah berapa lama ni kan? Apa faedah saya dapat ayat ni ya? Saya dah buat apa dengan ayat ni? Pernah tak dia fikirkan? Smart, macam dia smart fikir belajar dari tu. Tak smart juga. Adik ni, anak muda amal ni. Yazunnun. Itulah, kesan apa? Kesan la yang nama kitab. Mencuaikan ni dengan apa? Firman Allah ni. Jadi, sebab itu sini adalah ini apa ni? Ini apa yang kita sekarang sedang terperangkap dengan perangkap siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka buat sekarang, mereka yang buat ni. Mereka yang buat dulu perbuatan ni dan mereka nak kita pun buat. Sebenarnya. Cuba buka surah 2 ayat 120, kesimpulan daripada ni, perangai dia. 2120. Ini isu sekarang lah kan. Itu kaitan tu. 120 surat 19 ya. Surah Baqarah ayat 120. Jadi yang ketiga apa dia? Menjadi umat yang jahil dengan ilmu dia dah tak tahu dah. Lah yang lama kita. Kesan daripada kita boikot. Tengok surah 2 120. Dua 120. Ayat atas sekali tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Walan tarda maknanya dan tidak sekali-kali tarda ankal Yahud. Ia reda terhadap, ia puas hati sebenarnya. Siapa? Dua ni, Yahud dan Nasara. Dua golongan ni tak akan pernah puas hati kepada Nabi dan kepada umatnya hatta sehinggalah bila masa mereka akan puas hati. Tattabi'a millatahum. Sehinggalah engkau ikut apa? Milah ni bukan din. Milah tak sebut agama kan? Bukannya hatta tabi'a dinahum kan? Milah apa? Milah ni sebenarnya dia lebih dasar, lebih dalam lagi. Sebelum menjadi din tu, milah dulu. Milah ni cara hidup dia. Faham apa cara hidup dia tadi? Apa cara hidup yang kita baca tadi? Meninggalkan tu tadi. Itulah dia. Cara hidup dia sama lah. Dia boikot dah. Apa-apa yang datang daripada Allah dan Rasul dia boikot. Jadi apa Allah suruh kita buat? Kul, tegaskan. Inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah inilah petunjuk yang sebenar-benarnya. Kekalkan, tegaskan, Allah tegaskan, iaitu Quran ni. Dan wala ini taba'ata ahwahum, pastilah jika sekiranya engkau terikut dengan apa yang mereka inginkan, kehendak mereka tu. Apa dia nak tadi? Milah dia antaranya dia nak kita tinggalkan ilmu tadi. Ba'dal ladzi ja'aka min ilm. Terang kat sini sebut. Apa yang mereka inginkan, kita tinggalkan ilmu. Jadi pastilah jika engkau ikut kehendak mereka sesudah datang kepada engkau ilmu ini. Apa ni? Nabi dapat wahyu tu ilmu dia. Dia dapat ni, mereka tak nak Nabi ikut tu. Jangan ikut kami. Ikut mereka, cara mereka. Ketika kita ikut milah mereka tadi, meninggalkan kitab, Allah buat apa? Allah tinggalkan kita. Itu tadi Allah lupa. Ni ayat Allah tinggalkan apa? Maksudnya, malaka minallahi min wali wala, Allah tak akan jadi pelindung dan Allah tak akan tolong umat ni. Walaupun mereka ramai. Kan? Allah sebut ni. Allah tak akan lindung dan tolong umat ni walaupun macam mana pun. Sebab apa? Mereka tinggalkan kitab ni. Itulah yang berlaku pada umat ini hari ni lah. Betul berkaitan dengan apa yang berlaku kan hari ni kan. Kalau kita lihat cara Allah lindung ni luar biasa. Cara Allah lindung kita ni luar biasa. Tengok Allah lindung orang Palestin tu luar biasa juga. Allah lindung dia apa? Macam mana Allah lindung kita sebenarnya? Yalah, macam mana Allah lindung kita? Bentuk perlindungan Allah macam mana? Allah tambah iman, Allah kekalkan iman tu. Walaupun dalam keadaan sangat sukar, iman dia kekal. Itulah Allah lindung. Bila Allah lindung? Bila iman kekal, lepas tu dia mati syahid, lagi terlindung. Sebab apa? Dia tak dapat siksaan selepas ni dah. Dia mati syahid terus dapat masuk syurga. Kita pula banyak nak soal jawab nanti. Sebab kita banyak harta yang kita kena bagi tahu nanti. Kan? Mereka bersih semua, harta mereka dah hilang, tak je dah. Itu cara Allah lindung. Lindung yang perlindungan yang mana lebih mustahak? Perlindungan sekarang ke perlindungan kat sana nanti? Kat sana alam kubur tu lagi mustahak. Kan? Masuk lindung Allah ni, Allah jaga iman kita sampai di sandaran terakhir. Kita tak terfitnah dengan dunia ni. Sampai tahap tu kan. Tengok apa yang berlaku pada mereka. Dari kecil sampai besar. Banyak dah keluar anak-anak dia cakap ayat Quran macam tu je. Dia cakap tu dengan realiti dan relate dengan ayat tu. Sama, match. Subhanallah, dia cakap macam tu kan. Kan? Dia boleh baca. Dia tengok macam mana dia duduk atas bangunan rumah tak ada. Mak pun dah tak ada. Tapi relax dia cakap je. Itu cara Allah lindung. Lindung apa? Lindung jiwa dia. Khusyuk dengan ayat Allah. Tak ada apa boleh halang aku.
Tak ada siapa boleh menakutkan saya. Rumah saya hilang, ibu saya tak ada siapa boleh menghancurkan jiwa saya dengan Tuhan. Dia kata kan? Subhanallah, faham? Itulah dia. Hari ni kita itu beza je, itulah golongan yang Allah lindung. Jadi ini apa yang kita kena syukuri. Jadi sebab tu kita janganlah rasa kan kadang-kadang kita kena kesian kat diri kita sebenarnya. Kita kena kesian kat kita, masyarakat kita. Dengan apa yang berlaku, macam mana jauhnya kita ni, jauhnya Quran daripada jiwa-jiwa kita. Kita tak mampu nak dapatkan macam apa yang mereka dapat. Jadi Allah kata solusi dah apa? Kita kena balik-balik. Cuba tengok ayat 121. Ayat 121. Inilah dia. Jadi Allah kata apa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang nak dapat perlindungan dan pertolongan Allah ni apa dia? Orang-orang yang kami anugerahkan mereka ini, ilmu ni, kitab ni, apa mereka kena buat? Yatlunahu haqqa tilawati. Tilawahlah dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Baca dia, faham dia, ikut segalanya. Perjuangkan segala agenda yang ada di dalamnya. Itulah tilawah. Kan? Kekalkan tu. Perkasakan benda ni. Inilah Allah kata apa? Ulaika yu'minun nabi. Mereka lah orang yang benar-benar beriman dengan Quran. Kalau tidak, mereka hanya cakap je. Jadi, wa may yakfur bihi, dan siapa yang ingkar, tak mau buat benda ni, maka orang ni adalah orang yang rugi. Fa ulaika humul khasirun. Sebab itu ini sedikitlah tentang, mudah-mudahan kita dengan apa yang kita buat ni sedikitlah yang kita mampu. Ni usaha kita kecil je lah, kita hadir sini. Tak sama dengan macam mereka kan. Mereka tak perlu hadir Quran yang kan, pidato-pidato anak kecil pun cukup dah. Semua kuat ayat Quran je. Baik. Itulah yang kita kena muhasabah balik lah. Jadi jangan kita boykot lagi. Sekarang ni tiba masa untuk kita apa? Beri respon pada setiap apa yang Allah tanya dalam Quran dengan mentadabbur ayat dia. Sebab tu Allah tanya kita dalam surah 47. Cuba tengok. Ayat 24. Lagi satu pertanyaan Allah. Ini tadi surah 2, 120, 47 ayat 24. Surah Muhammad. Jadi kita respon sekarang saya nak berubah sekarang. Allah tanya kita kan. Nak berubah sekarang, saya nak usaha untuk khusyuk dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Bila Allah tanya kita. Ini pertanyaan Allah seterusnya lagi. Ayat surah 47 ayat 24. Dah ingat dah ayat ni ya. Apa reflect kita, respon kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ni pertanyaan ke apa? Jadi bila pertanyaan, sifat dia nak respon, nak jawapan. Dia nak kita punya apa, attention kita kan? Attention kita. Jadi kita kena, bila Allah tanya apa ni? Macam mana kita nak buat bila tanya macam ni? Sekarang ni, ayat ni personal ke ataupun tak? Sebenarnya bila Quran, reflect masing-masing kita. Jadi kalau Allah tanya kita, mengapa kamu ni tak nak tadabbur Quran lagi? Nak, kita kata apa? Tak, saya nak tadabbur dah. Saya nak buat. Ya Allah tanya, tak mahukah mereka ni? Kamu ni tak mahu ke tadabbur Quran? Saya mahu. Afala yatadabbaruna Quran. Ataupun am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu dah ada
kunci. Maknanya apa? Quran ni mesti kat mana? Berusaha sampai ke hati kita sebagaimana anak-anak syuhada. Quran dalam hati dia. Okey. Inilah kekuatan utama orang Islam. Jadi orang kafir nak kalahkan kita dengan apa? Orang kafir kalahkan kita dengan apa? Tank Merkava dia. Kita kebal dia. Jet dia. Sebenarnya dia dapat kalahkan ke? Dia boleh hancurkan rumah, dia bom semua. Dia kalahkan tak? Semua kalah dah. Dia kalah bila kita akhirnya apa? Ikut dia. Akhirnya kita pun masuk neraka sama macam dia. Kalah lah tu kira. Tapi tak. Mati kena tak kisah. Tapi kekal kat situ. Masuk syurga terus. Itu menang nama dia. Itulah kemenangan sejati tu. Kan? Sebab tu mereka nak kalahkan kita sebenarnya. Apa dia yang mereka nak kalahkan? Dia nak lucut iman kita. Dan dia lucut sumber iman kita. Baru nama kita, inilah mereka akan kalah. Cuba buka surah 41 ayat 26. 41, 26. Itulah kekalahan kita sebenarnya. Satu 26. Muka surat berapa? Inilah kita kalah. Bila kita kalah? Bila kita buat macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan berkata orang-orang yang kafir ni, jangan dengar Quran ni. Jadi dulu mereka buat apa? Tak nak dengar apa yang Nabi Musa bawa dah. Tak nak peduli. Tak nak peduli apa yang Nabi Isa bawa kan. Berubah pula. Jadi dia nak sama, kita pun buat apa? Jangan dengar apa yang Nabi Muhammad bawa. Jangan. Quran ni, la tasma'ul Quran. Dan buat apa? Walghaw fihi. Buat kekacauan, buat macam-macam. Hiburan dan sebagainya. Apa tujuan? Ayat tu cakap apa? Ta'alakum. Kalah kat situ sebenarnya. Bukan kalah bangunan runtuh. Tak, yang penting iman kekal. Mati, iman menang. Faham? Kalau mati dalam iman, apa pun jadi menang. Tak kisahlah kepala ni tercabut ke, tangan tercabut ke, dia mati beriman, menang. Itu Quran ajar kita tu. Macam tu. Jadi, bukannya apa? Mati pengecut. Jadi, inilah Quran. Ya Allah nak, yang kita kena faham, rupa-rupanya mereka nak kita juga boykot apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Jangan kita boykot lagi, kita ambil, datang, kita dekatkan sekarang ni. Bukan kita je, sekarang ni kita semua kat sini memang tak boykot. Tidak tak ada hadir ni kan. Yang kat bawah kita sekarang, anak kita ke, cucu kita ke. Ingat, jangan boykot barangan saja, tapi boykot juga yang datang daripada Allah dan Rasul. Jangan. Yang itu kita kena ambil sungguh-sungguh. Itulah jalan untuk mendapat pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok ayat ni. Apa masuk ayat? Okey, jadi sekarang ayat ni Allah kata apa? Ya ayyuhallazina. Ni ada berapa kalimah ni? Kamu nak potong apa dulu? Ya, Lagi? Sebenarnya ayu, lagi? Ha. Ya ayu lagi allazina amanu la taqulu ra'i lagi lagi wa qulu ni unzur saja, kemudian bagus, masya-Allah. Lagi? Isma'u. Lagi?
Lagi. Ni nampak ah. Lagi. Al-kafirina. Sekarang ni kita dah boleh lah ukur dia. Measurable lah sekarang. Kan? Ada berapa kalimah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 20 kalimah. Kan? Okey. Ya ayyuha rupanya berapa kalimah? 3 rupanya lah. Barulah dah smart dah sekarang dengan Quran. Kan? Sebelum ni apa? Cincai je kan? tak nak tahu pun. Jadi kita dah ubah dah tu. Alhamdulillah. Okey. Jadi ya ayyuha. Dia ada 3. Ni ya ni. Wahai tu Ustaz. Ya ni sebenarnya wahai lah. Wahai. Ya ni nama dia kata seruan. Ni kata seruan. Nida campur dengan ayyu. Ayyu ni rujuk pada ayyu ni samalah sebenarnya. Cumanya ini nama dia benda yang diseru tu. Kemudian ha ni harfu ni tanbih. Ni kata huruf tanbih ni tujuan untuk ambil perhatian ambil perhatian, fokus. Yang ini entiti yang diseru. Yang diseru itulah. Yang ini kata seru dia. 3 ni lah sebenarnya. Ya ayyuha, wahai kamu ini yang diseru ni. Sebenarnya itulah dia. Jadi ayyuha ni datang bila ada alif lam lepas dia allazina. Contoh ada alif lam. Ada alif lam apa ni? Lepas dia mesti ada alif lam qamariyah atau syamsiah ni. Baru ada ayyuha. Ayyuha ni bila ada alif lam. Kalau tak ada tak payah. Dia buat dia clear, contohnya ya Adam. Adam tak payah ayyuha. Sebab Adam ni jelas ni. Wahai Adam, Adam lah kan. Jadi ya Adamu. Kenapa tak ada ayyuha? Sebab dia tak ada alif lam ni. Makrifah ni. Okey. Lepas tu kalau kita tengok ya ayyuha lepas dia mesti ada alif lam ni. Okey. Jadi kita kata terjemah dia semua, dia rangkum semua wahai lah, tak payah panjang-panjang. Semua ni kita terjemah apa? Wahai juga. Macam umum lah. Boleh nak terjemah satu-satu tapi nanti jadi rumit. Kita terjemah semua wahai je lah. Wahai juga. Jadi wahai allazi. Jadi allazi kat sini adalah sebenarnya siapa? Allazi ni adalah ayyu ni lah. Ayyu tu allazi itulah sebenarnya. Okey. Wahai orang-orang yang amanu. Mereka telah beriman. Yang telah, kita kata macam ni, telah mengaku beriman. Allazi ni orang-orang yang. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman oleh mereka. Wahai orang-orang yang telah mengaku beriman oleh mereka. Kenapa saya kata telah mengaku beriman? Jadi banyak dalam Quran macam tu bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu ni kenapa? Kenapa telah mengaku beriman? Sebab lepas tu ada perintah atau larangan.
Sedangkan kita kata, kalau kita kata wahai orang-orang yang beriman, dah tak payah nak beritahu lagi dah. Kamu dah beriman kan? Okey, boost. Tak, ni maknanya kamu baru mengaku beriman tapi belum bukti lagi. Allah nak suruh kita bukti. Faham? Iman mesti dibuktikan dengan apa? Amal soleh. Cakap je belum tahu lagi. Faham? Saya mengaku beriman. Alhamdulillah. Tengok apa amalan dia berdasarkan cakap dia. Sama tak? Itu cakap nak amal soleh mesti tahu. Apa dia? Amal soleh maksudnya apa? Buat apa yang Allah perintah. Tinggal apa yang Allah. Itu baru bukti dia betul-betul beriman. Kan? Kalau tanya, kamu beriman tak? Orang Islam ni wajib solat. Iman. Lepas tu datang perintah Allah. Dia tak solat pun. Dia tanya lagi, bagus solat mesti wajib. Tapi tak buat. Maknanya tu dia baru mengaku je. Dia belum buktikan lagi. Macam itulah. Okey. Jadi, sebab itu lepas dia datang ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Sempurnakan pengakuan kamu tu. Apa dia? Antaranya, tengok. La apa? Janganlah. Macam mana kita kata la ni janganlah ataupun tidak? Macam mana nak tahu la tu janganlah ataupun tidak? Okey, kalau janganlah atau tidak. Kalau la macam ni, taku, lu, na, kan? Ini makna la ni. La ni makna dia tidak. Tidak kamu berkata. Tapi kalau la, taku, lu je. Nun tak ada kan? La ni maknanya apa? Janganlah. Faham? Itu je. Ni ada nun tak ni sini? Tak ada. Kalau tak ada nun, la tu maknanya janganlah. Kalau ada nun, ni jadi macam ni. Ni jadi macam ni. La tu maknanya nafi, tidak. Tu je beza dia. Boleh? Ingat. Banyak dalam Quran nanti jumpa macam ni. Boleh ukur kedatangan macam ni. Ingat ni la takulu. Jadinya la ni makna dia apa? Saya tanya sekali. Kenapa makna dia la ni jangan? Sebab ni tak ada nun. Kalau ada nun makna la tu apa? Tidak. Beza tak tidak dengan jangan? Beza. Tak boleh. Nafi. Kalau jangan ni, jangan buat. Kan lain sikit. Tu tegah. Okey. Okey, lagi janganlah apa? Takulu. Janganlah. Takulu apa? Kamu berkata. Ra'ina. Ra'ina ni fi'il amar. Ra'i maknanya kalau kita bahasa Melayu kita pakai yang sama ni apa dia? Ra'ikanlah pun boleh. Ra'i. Ra'i ni kan. Ini maksudnya apa? Ra'ikanlah pun boleh. Ra'ikanlah kami. Ra'ikanlah. Ra'ikanlah oleh engkau. Ataupun makna lain, perhatikanlah. Oleh engkau. Kata ra'i tu makna asal dia macam tu. Ra'ikanlah atau perhatikanlah. Jadi ini maksudnya ketika lepas majlis Nabi, orang Yahudi pun datang kelas Nabi. Di Madinah. Nabi bagi tazkirah kan? Ataupun Nabi bagi pengajaran lah. Di Madinah, jadi Yahudi semua dia datang juga. Jadi lepas kelas tu dia kata apa? Ra'ina ya Rasulullah. Kan? Sahabat pun macam tu. Sebab apa? Nabi perhatikan kami. Maksudnya dia nak Nabi ambil perhatian kat kita lah. Janganlah biarkan. Itu maksud asal dia macam tu. Itu para sahabat buat macam tu lah antaranya. Jadi tujuannya nak apa? Macam ni baiklah asal dia sepatutnya. Tapi orang Yahudi ni ditukar.
Dia tukar ra'i tu sebab ra'i ni maksud dia apa? Bodoh maksud dia. Kan? Maksudnya macam maksud yang buruk. Maksud yang dia sebalik daripada tu. Jadi dia nak kata kepada sebenarnya apa? Apa yang Nabi ajar tu semuanya apa? Bodoh dan sebagainya lah. Jadi makna dia buruk. Jadi bila mana-mana saja yang boleh jadi makna dia tak baik berkaitan dengan agama ni, kita kena apa? Terus tinggalkan. Ini satu bentuk kita kata muslihat jahat lah, yang kita boleh kelirukan agama. Sebab itu kita kena jauhkan hal-hal tersebut. Ayat ni menyerupai makna yang buruk daripada bagi bahasa Hebrew tu. Hebrew makna dia lain, bukan makna ni. Makna dia bodoh dan sebagainya. Maksud dia. Jadi mereka sebenarnya kadang-kadang cakap benda yang nampak okey, tapi sebenarnya bentuk dia sarkastik tau. Kita kata macam tu. Ada tak kita buat macam tu? Kadang kita pun ada buat juga dalam media sosial ni banyak. Kan? Jadi jangan elakkanlah. Jadi ni Allah bagi pilihan ayat yang baru, apa dia? Wa qulu unzurna. Ni arahan Allah. Ra'ina. Maksud dia ni lah, ra'ikanlah. Perhatikanlah. Itu maksud bahasa Arab. Sekarang ni maksud ni telah dimanipulate oleh, sebab sebutan bunyi sama tapi bagi dia makna dia lain. Faham? Double meaning. Jenis-jenis double meaning ni. Makna dia buruk. Jadi dia saja buat macam tu. Sebenarnya lepas tu dia gelak-gelak dalam sama dia. Dia cakap ni sebenarnya bukannya nak respectkan Nabi pun. Dia cakap sebenarnya nak hina. Dia gunakan tu untuk ini. Jadi jangan ada unsur-unsur ni awak ubah. Jangan pakai, jangan ikut dia orang, jangan ikut cara mereka. Ini pun milah dia juga. Jadi salah satu milah Yahudi ni dua-dua boleh. Tulis dia dua-dua. Perhatikanlah atau ra'ikanlah. Okey. Asal dia ra'in maksudnya. Bagi makna Yahudi, makna dia apa? Perbodohkanlah. Boleh kita kata macam itulah. Perbodohkanlah. Wahai Rasulullah, perbodohkanlah kami. Contohnya kan. Jadi apa yang Nabi ajar tu macam benda yang ada nilai. Faham tak? Tak baik. Apalah kan. Jadi itu maksud dia beza. Jadi maka bila ada macam ni, kita unsur macam ni, kita kena tinggalkan. Kena tinggalkan. Ini dah satu syubhat lah kepada kita. Apa contoh hari ni? Jadi ini memang kerja dia. Kerja dia akan mengelirukan kita macam-macam cara. Macam-macam cara untuk kelirukan kita ni. Lepas tu tengok kalau yang berlaku ni, dia jangan mudah percayalah dengan berita-berita dia. Kan? Banyak berita dia kata dia kata orang Islam ni jadi benteng, orang awam sebagai benteng lah. Kan? Dia buatlah macam-macam propaganda dia. Itu memang propaganda. Dia memang banyak buat propaganda yang keliru kan. Manipulasikan maklumat, data dan sebagainya. Ini kerja dia. Jadi kita kena tahu tu. Itu milah mereka. Jangan kita ikut jalan kerja dia juga. Kita umat yang sentiasa berfakta. Dengan kita pun kerja dia mengubah juga. Manipulate juga. Buat fitnah juga. Menipu juga. Tak. Kita bukan. Kita umat yang jelas je. Baik. Jadi la taqulu ra'ina. Jadi ambil yang makna ni lah. Ini apa? Nah apa? Akan. Ini juga maknanya ra'ikanlah. Akan kami. Ataupun apa tadi makna Yahudi ni?
Bodohkanlah kan. Berbodohkanlah contohnya. Wa qulu, sedangkan dan qulu, ucapkanlah oleh kamu apa dia? Unzur sama mana? Unzur mana apa? Unzur. Unzur perhatikanlah mana? Perhatikanlah oleh engkau akan kami. Maksudnya kita suruh Nabi ambil berat kat kita. Unzurna ni apa? Perhatikanlah kami juga. Perhatikanlah kami. Faham Unzur itu huruf zai. Anzala, nazala. Ni nazara, nazara ni lihat. Jadi maknanya ini kita nak unzurna, ya kita kena buat. Kita itu yang kita kena ucapkan. Jadi para sahabat ucapkan apa? Lepas tu unzurna, maknanya Nabi ambil berat kat kita, Nabi perhatikan. Kalau salah tegur. Itulah maksud dia. Boleh perlu tak pemerhatian? Jadi maksudnya Nabi pemimpin masa ni kan? Nabi pemimpin masa ni. Kita perlu tak pemerhatian daripada orang yang baik-baik ni untuk betulkan kita kalau kita salah? Perlu. Kita sangat perlukan. Unzurna juga. Kita perlu. Allah jangan tinggalkan kita. Allah perhatikan kita. Allah sentiasa tegur kita. Kita nak benda tu. Kan? Jadi ubah dengan kalimat ni. Apa pula kita? Bila kita harapkan perhatian Nabi, harapkan perhatian daripada Allah. Jadi apa kita kena buat? Bila direspon juga Allah nak, okey, Allah perhatian kita, Allah akan tegur kita. Jadi kita kena buat apa teguran tu? Wasma'u, dengarlah. Bila dia dapat teguran, dengarlah pula. Ni sekarang ni kita minta, ni sahabat minta Rasulullah ambil perhatian kat mereka. Dengan kalimah ni Jadi sekarang ni kamu pula kena buat apa pula kepada Rasulullah? Dengarlah pula teguran dia. Ambillah nasihat. Ini fi'il amar untuk kepada siapa? Kita, mereka, sahabat. Yang ini pula apa? Permintaan sahabat kepada Rasulullah kepada mereka. Rasulullah ambillah perhatian kat kami. Faham? Jadi kamu pula dengarlah kata Rasulullah. Boleh faham? Jangan sebelah pihak je. Nak benefit je tapi apa dia? Usaha tak mahu pula. Dengar tak mahu. Jadi dan sekarang ni respon pula kepada siapa? Kepada orang yang harapkan perhatian daripada orang atasan. Kamu buatlah kerja. Kamu nak orang atasan bagi sesuatu kat kamu kan? Kamu pula malas pula nak dengar, nak ikut pula. Tak boleh lah. Nampak? Faham tak ni? Ayat dia macam ni lah sebenarnya. Tapi apa yang dibuat oleh Bani Israel ni, dia tukar ni. Dia mempelekeh-lekehkan apa yang telah pun diberi oleh Rasulullah tu. Diubah. Jadi wasma'u, dan dengarlah oleh kamu. Apa maksud dia dengarlah ni pula? Ini sekarang kat kita. Dengar apa? Apa maksud dengar? Maksud dengar ni apa dalam bila Quran sebut dengar maknanya? Taat, betul apa dalil dia? Dengar dan taat. Sebenarnya bila Quran sebut wasma'u aja satu je, mesti ada isma' wa ta'ah. Kan? Sami'na. Ayat dia kat mana tu? Bagus dah semua ni. Dalil je tak ada. Itu je kurang sikit. Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat berapa? Kita kena buat kuis bagi hadiah ni. Dapat jawab. Surah An-Nur ayat berapa? Saya dah pernah bagi tu sebenarnya. Saya ingat. Ayat berapa?
Surah An-Nur ke An-Nisa? Ayat berapa? Ada? Ada. An-Nur pun ada juga sebenarnya. Ayat 51, betul. An-Nisa ayat berapa? Boleh? Betul, An-Nisa pun ada. Ayat berapa kan? Buka surah An-Nur dulu. Ni. Ayat 51. An-Nur ayat 51. Buka surat 356. Jumpa Ni orang beriman ya. Yang lebih tepat ni surah ni lah. Tapi dalam surah Nisa ada. Surah Nisa tu ayat yang ke ni. Ayat yang ke-46. Nisa 46 tak apa. Kita baca yang ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Jadi ni resepi apa ni? Ayat ni resepi apa? Resepi kejayaan lah. Ulaika humul muflihun. Umat yang berjaya, umat yang ada Nabi, yang ada panduan, dan umat tu berjaya, umat yang macam ni je. Tengok banyak umat yang lain yang ada Nabi juga. Berapa banyak Nabi ada? Banyak, beribu-ribu Nabi ada. Tapi berjaya tak? Tak berjaya bila dia tak buat macam ni. Dia tak berjaya, dia ada sumber panduan dia, tapi umat tu tak berjaya, gagal. Hanya umat yang berjaya, umat yang macam ni. Apa dia? Dan sesungguhnya tidak lain ucapan orang-orang yang beriman itu. Bila? Ucapan bila? Bila du'u ilallahi wa rasulih. Apa tu? Diajak kepada Allah dan Rasulnya. Apa tujuan diajak kepada Allah dan Rasul? Untuk apa? Liyahkuma. Nampak ni? Jadi tujuan kita, maknanya sekarang ni, kita mesti ajak orang kepada Allah dan Rasul. Apa tujuan ajakan tersebut? Liyahkuma bainahum. Supaya apa yang datang daripada Allah dan Rasul menjadi yahkuma bainahum. Apa yahkum tu? Menjadi hukum. Apa maksud dia? Allah dan Rasul ni datang tujuan untuk apa? Itu je. Dia tak sebut beri peringatan ni. Dia tak sebut litubayina. Dia sebut yahkuma. Faham tak mana hukum tu apa? Hukum ni adili lagi. Peraturan. Dia tepat sikit. Apa dia? Tujuan hukum ni maknanya apa? Saya kena bagi kefahaman sikit maksud hukum. Panduan, peraturan, semua berkaitan lah tu. Jadi hukum datang untuk mengawal sesuatu yang tak terkawal. Faham jadi hakikatnya macam itulah. Baru datang hukum peraturan. Jadi contohnya kita kata kat anak tu, mak nak keluar, nak katakan. Keluarlah balik sebelum pukul 6. Balik sebelum maghrib itu ada peraturan yang ringan lah. Mak kata apa, keluarlah balik sebelum maghrib.
Akhirnya anak tu pun keluar. Mula dia balik sebelum maghrib. Lama-lama dia balik selepas isyak. Mula-mula kan. Jadi tak ada peraturan kat situ, tak tentu. Jadi mak dia kata balik. Jadi dia langgar peraturan. Akhirnya berlaku apa? Mak dia akan buat apa? Buat hukuman apa? Okey, tak boleh makan. Sikit lah. Tapi anak dia buat sama je. Akhirnya kunci rumah tak boleh keluar. Dah tak boleh. Mak dia keluar, tak boleh keluar. Kamu bukan ikut cakap pun, kan? Jadi peraturan makin ketat. Sifat hukum memang macam tu. Kan? Itulah nama dia. Jadi nak mengawal satu yang akhirnya apa? Manusia ni tak kawan. Itulah. Bila kita, contohnya hukum ni, kita tangkap seekor kuda. Kuda kan? Kuda liar kan? Jadi, lalu orang yang penunggang tu dia akan buat apa? Kekang kuda tu. Dia akan naik. Kuda tu melompat-lompat lah macam mana. Dia akan buat sampai akhirnya kuda tu jadi liar tak? Tak, akhirnya dia boleh kawal lah. Dia tarik kanan, kuda tu pergi kanan, kiri. Itu nama dia apa? Saya telah berjaya menghukum kuda tersebut. Itulah maksud dia. Hakam tu al-khail. Bahasa Arab dia, hakam tul khailah. Hakam tu. Aku telah berjaya hukum al-khailah, kuda ni. Itulah berhukuman. Kita nampak hukuman ni buat apa dia? Seksaan ke apa, ke penjara. Bukan. Hukuman ni asalnya untuk mengawal sesuatu. Jadi Allah dan Rasul ni, manusia ni kalau dibiarkan, memang hidup dia apa? Tak ada kawalan. Lagi-lagi dia ada pula musuh, iblis. Yang akan sentiasa merosakkan kita. Faham? Sebab itulah datangnya Rasul. Allah datang Rasul sebenarnya untuk tujuan kebaikan kita. Kebaikan manusia, umat sejagat ni. Sebab itulah kat sini, bila datang hukum Allah dan Rasul ni untuk mengawal kita ni yang kita tak pandai buat. Kita tak reti. Kita akan pasti akan rosakkan. Maka apa kita kena buat? Yang berjaya, orang yang berjaya hanyalah yaqulu sami'na wa bila mereka kata kami mendengar dan kami taat. Untuk kami juga. Tujuannya untuk kita. Jadi inilah orang yang wa ulaika humul muflihun. Jadi itulah maksud dia. Jadi orang beriman ni sifat dia memang perlukan apa? Dia sombong tak dalam ayat ni? Ayat ni dua. Pertama orang Yahudi ni kan. Apa dia kata? Dia kata macam ni. Jadi bila datang daripada Allah dan Rasul, dia akan main-mainkan. Jadi inilah dia munafik Yahudi. Dia tak nampak ditolak. Tapi diubah. Faham? Diubah, dia main-mainkan. Jadi kita jangan sikap macam tu, main-main kat agama. Nampak macam setuju, tapi rupanya tak setuju, tapi dia ambil jalan belakang. Bahaya. Pakaian ada, tapi apa? Dia manipulate, dia main-main. Ini ialah golongan siapa? Golongan Yahudi. Dia ni tolak Nabi terang-terang tak kat Madinah tu? Tak, dia dengar dia masuk majlis Nabi ni. Tapi dia kata apa? Ra'ina, dia tukar. Ini nama dia munafik Yahudi lah kat sini. Dia tak nampak penolakan terang-terangan, tapi dia daripada dia. Sedangkan orang beriman, Allah suruh perintahkan apa? Kita sebut unzurna. Maknanya apa? Kat sini ada unsur. Sebab tu unzurna juga kita selalu tak minta pada Allah. Kita minta apa? Unzurna ni kita minta apa hari-hari? Perhatikan, ya Allah, perhatikanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Tegurlah kami, kan? Kita minta apa Allah? Hari-hari kita minta. Hari-hari kita minta. Apa dia? Perlu tak minta ni? Inilah dia, tak nampak Kita minta Allah perhatikan kita, bagi kebaikan kat kita ni. Kita banyak salah ni. Kita minta Allah apa? Ihdina, berilah kami petunjuk. Perhatikanlah kami, berikan kami petunjuk. Jadi bila Allah beri petunjuk, kita kena buat apa pula? Allah beri ke tak beri? Allah perhatikan kita ke tak sebenarnya? Perhatikan kita. Kita pula yang tak dengar. Lepas tu lepas je, okey. Kamu nak kami beri kebaikan kat kamu, perhatikan. Ambil perhatian. Ya. Allah sentiasa tak beri perhatian kat hamba-hamba dia. Tapi sekarang ni bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita perhatikan tak bacaan tu? Kita pun dengar tak? Masalahnya kita ni yang masalah sebenarnya. Allah sentiasa 24 jam perhatikan kita. Kita yang tak dengar kata dia, wasma'u, kita yang tak dengar.
kita yang tak respon. Betul tak? Betul kan? Kita yang tak taat. Betul kan? Masalah siapa sebenarnya? Alhamdulillah, semua sedar masalah dia. Faham? Nampak tak ayat ni pendek je. Tapi kita baca lalu kita nampak, oh Yahudi ni jahat lah Ra'ina. Kamu pun jahat juga. Kamu minta Allah petunjuk. Tapi kamu tak dengar pun, taatkan dia pun. Sama tak? Ya Allah, begitulah hamba ni terlalu cuai dengan Tuhan dia. Betul? Jadi itulah kita hari ni. Ya, dah tengok diri kita. Itu kita kena tengok diri kita. Kenal diri kan? Macam mana kita ni. Jadi ayat ni walaupun pendek, kita dah baca banyak kali. Ribu-ribu kali kot, dah khatam dah. Jadi kita kena tadabbur ayat ni macam itulah. Jangan tengok tu je. Baik. Kita ada bunyi sikit Jadi resepi untuk taat ni apa dia pertama? Dua je. Pertama apa kita kena nak berjaya ni? Pertama ni, jangan ikut kenapa je macam ni? Bawah ni ke? Ni. Wayar. Dia longgar. Ganggu ke? Tak bunyi dah? Test. Okey. Alhamdulillah. Dia tak nak kita cakap ni kan? Okey, dah. Jadi pertama apa? Hilangkan syubhat. Itu nombor satu. Ni syubhat ni kan? Jangan, sebab tu Nabi al-halalu bainun al-haram bainun. Al-haram je. Sekarang ni ada syubhat ni antaranya ni. Ra'ina ni nampak macam okey tapi tak okey. Tinggal terus. Agak-agak benda boleh menggugat kan? Ni. Makna dia baik asalnya tapi rupanya makna jadi buruk. Bila nampak ada campur aduk antara hak dan batil. Jangan campur adukkan hak dan batil. Apa ayat dia? Surah 2 ayat ni. 2 ayat. 2 ayat berapa? Ingat? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Surah 2 ayat 42. 2 ayat 42. 2 ayat 42. Itulah maksud dia. Jangan jadi macam orang. Golongan ni memang suka campur aduk kan? Supaya kita keliru. Mana betul mana salah dah tak nampak dah. Campur je semua. Okey? Mana syirik, mana tauhid tak tahu. Keliru. Okey. Jelas. Makna maksiat mana pun dah tak tahu dah. Jadi sifat ilmu dia mesti bersih daripada segala bentuk yang boleh kelirukan. Sifat ilmu dia mesti jelas. Sebab tu walaupun ni nampak macam okey je, Allah tak kata jangan ubah yang ni, jangan sebut lagi dah ni. Salah tak sebut ni? Okey juga makna ni. Saya sebut, maksud saya bukan maksud macam Yahudi, maksud saya apa? Sunnah. Allah kata boleh tak? Allah benarkan tak? Walaupun tak, apa salahnya? Makna saya sama. Makna saya sebut ni mention untuk raikan, bukannya maksudnya bodohkan. Boleh tak Allah kata? Boleh campur? Tak boleh. Allah kata tak boleh. Ubah terus. Jangan dekati benda yang boleh syubhat ni. Betul, itu kekuatan kita. Faham? Kekuatan kita adalah tinggalkan benda yang syubhat yang boleh. Betul, ayat ni kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dan batil. Kenapa? Wa taktumul haq. Sebab nanti yang benar akan hilang, akan tersembunyi, dan wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu tahu, asalnya kamu tahu kebenaran tapi akhirnya bercampur. Contohnya ni. Air ni bersih tak? Banyak tak? Berapa liter air ni? Berapa isi padu dia? 500 ml 500 ml. Jadi saya masuk tarik cicak tak sampai 500 pun. Sikit je campur. Siapa nak minum? Boleh minum lagi? Okeylah, saya tapis lah. Sikit buang, lepas tu minum lah. Nak? Contoh kan?
Walaupun sikit kan. Jadi macam itulah, jangan campur. Sebab apa? Bila sifat dia campur je, dia akan jadi apa? Yang betul, yang baik, semuanya akan lenyap, hilang, sia-sia je. Sebab itulah, contohnya syirik dengan tauhid, boleh tak campur sikit? Saya, dalam pada tu, kita pun syirikkan Allah 1% je, boleh? Habis semua, tak boleh. Agama dia mesti tulen, mesti bersih. Walaupun hanya dengan ucapan ni asalnya baik. Tapi bagi satu golongan, ucapan dia buruk. Boleh tak letak juga? Allah kata apa? Ubah terus, jangan sebut. Apa dia? Unzurna, jangan sebut lagi dah. Tukar terus, 100% tukar. Itulah sifat dia, kekuatan kita. Pertama, jangan campur adukkan hak dan batil. Dan yang kedua, kita nak Allah apa? Jangan tinggalkan ada tak doa kita baca? Ya Hayyu Ya Qayyum. Tu baca doa ni pagi-pagi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Lagi? Bi rahmatika. Ya ke? Bi rahmatika taghith. Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li. Ni sikit pagi petang Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni, sambungan dia. Wala takilni. Ni panjang ni, doa sikit pagi petang. Lepas ni baca. Wala takil ni ila nafsi lagi tarfata aini. Apa makna dia? Wahai Allah yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri, sentiasa menguruskan alam ni. Kita tidur kan, kita lemah. Bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu lah kami memohon pertolongan. Kami bergantung dengan rahmatmu. Kadang-kadang kita ni bukan sentiasa kita boleh jaga diri kita sendiri kan. Jadi kita mohon apa? Rahmat dia. Yang mana Allah lah sentiasa apa? Yang maha hidup, yang maha urus. Tak pernah berhenti. Kita kadang-kadang apa? Macam-macam. Kan? Jadi kita harap rahmat Allah, pertolongan dia. Apa dia? Untuk apa? Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah setiap segala urusanku, semuanya. Daripada saya bangun sampai tidur. Wala takilni ila nafsi. Janganlah engkau apa ni? Membiarkan aku uruskan diriku sendiri. Walaupun sekelip mata. Kita tak nak Allah tinggalkan kita walaupun sekelip mata. Faham Ni doa dia. Boleh baca? Cuba baca balik. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Sya'ni ni ada ya ni. Sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini. Tarfata ainin. Sekelip mata. Walaupun sekelip mata, tak nak Allah tinggalkan kita. Allah jaga kita setiap masa. Allah jaga hati kita dalam hidayah.
Allah jaga urusan kita ni dalam musibah-musibah ni, Allah jaga kita. Kita nak minta yang tu. Itulah maksudnya unzurna apa ni? Tengok kami. Jadi Rasulullah lah kan. Lebih kurang. Nampak kan? Dia bunyi lagi ya. Jadi kita nak sentiasa dalam kehidupan kita ni berada dalam jalan yang lurus. Tak keluar sikit pun. Takut terkeluar dia melencong jauh terus, hilang. Tak nak, kita sentiasa jalan-jalan yang lurus. Unzurna. Perhatikanlah kami ni. Boleh ya? Boleh zikir ni. Dapat nak makna dia? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Apa makna dia? Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dapat? Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusanku seluruhnya. Perbaikilah urusanku seluruhnya. Wala takilni ila nafsi. Janganlah engkau biarkan aku menguruskan diri sendiri. Janganlah engkau biarkan aku menguruskan diriku sendiri. Tarfata ainin, walaupun sekelip mata, walaupun sekejap je. Sekelip mata, tak nak. Allah sentiasa perhatikan hamba-hambanya ni. Okey. Jadi ini sifat kehambaan, dia mesti sentiasa nak apa? Attention daripada Tuhan dia. Tak nak rasa, kita rasa bimbang kalau Allah lupakan kita tadi kan. Siapa yang Allah lupakan tadi, ayat tadi? Orang munafik. Kenapa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka yang lupakan Tuhan, maka Tuhan lupakan mereka. Allah biarkan kita ni. Kamu nak apa? Cari rezeki sendiri-sendiri je, tak ada berkat langsung. Allah biarkan kita. Allah bagi kita istidraj macam tu. Kita tak nak. Biar semuanya kita sentiasa ingat tu, Tuhan, kita buat ni, kita ada apa? Takwa kat situ. Itulah maksud dia. Jadi apa kita kena buat? Ni unzurna. Sebab tu akhir hari sebenarnya kita minta Allah tak nak kita tinggalkan permintaan yang paling besar. Apa dia? Hidayah ni kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta. Itulah maksud dia, perhatian. Inilah sahabat begitu inginkan siapa? Rasulullah tu bimbing mereka. Tengok. Unzurna ya Rasulullah. Perhatikan kami ya Allah. Tengok. Kita juga begitulah hari ni. Apa kita kena buat? Kerja kita senang je. Dengarlah. Allah tak pernah tinggalkan kamu. Kamu yang tinggalkan pesanan Tuhan. Maka sekarang ni kerja kamu apa? Dengarlah sekarang ni. Dengarlah. Allah tak pernah tinggal kita. Kita yang tinggalkan dia. Jadi kita ingat. Dia dengarlah kamu. Jadi ni kita minta, ini sekarang respon yang kita patut. Ini perintah ni Isma'u perintah untuk kamu. Dengarlah. Baik, dengarlah maksudnya apa? Taat. Baik, seterusnya walil kafirina azabun alim. Dan apa? Dan bagi al-kafirina, orang-orang yang ingkar. Ingkar. Apa makna ingkar? Kafir ya? Apa makna? Kafir maknanya? Dua makna kan kafir. Satu, yang saya bagi dulu, ingat? Nak buka pula. Apa dia? Satu, pertama, personal, diri kita sendiri, individu. Apa dia? Kafir ni maknanya membungkus, menutup. Apa dia tu? Jadi kalau manusia ni sendiri, individu, dia menutup hati dia daripada kebenaran masuk tu, pesanan ni. Dia tak nak dengar. Tu macam kafir. Sebab tu lepas dia ni, wasma'u, sebab apa? Walil kafiri, iaitu orang yang tak mahu dengar. Orang yang tak mahu dengar, dia tak nak masuk, tak nak buka hati dia untuk masuk petunjuk. Itulah dia, asal dia mana tu? Kafir ni maknanya apa? Menyembunyi ataupun menutup. Menutupi daripada sesuatu tu boleh
masuk atau keluar, dia tutup, tak nak. Tutup pintu hati. Yang kedua, Rafiq maknanya ini yang lebih besar lagi. Dia tutup kebenaran supaya orang lain pun tak tahu juga. Itu dua tu. Pertama individu, sekarang ni lebih besar lagi apa? Itulah tak nak terima. Dia tutup. Okey. Jadi bagi orang-orang yang macam ni, apa dia dapat? Azabun. Dia akan dapat azab yang pedih. Azabun alim ni selalunya ditujukan pada siapa? Azim ke alim? Alim kan? Dalam ayat tu kata azabun alim ni selalunya tuju kat siapa? Orang yang kufur tapi kufur batin. Faham? Kufur ada dua kan? Kufur secara zahir dan batin. Satu lagi kufur zahir dan batin, surah 2 ayat 7 ayat 6 hingga 7. Cuba buka surah 2 ayat 8. Ayat 7. 2 ayat 7. 6 7 lah ayat dia. Ini golongan yang Allah tutup hati dia. Khatamallahu ala wishawa walahu azabun azim kan? Azab yang dahsyat. Ini kufur zahir dan batin. Dia terang-terangan dia tunjukkan kekufuran dia. Okey. Satu lagi yang dapat azabun alim ni, ayat ni. Apa dia? Surah 2 ayat 10. 2 ayat 10. Orang apa? Jadi ni maksud ni azab ni bagi orang yang tahu kebenaran tapi dia tutup ni. Surah 2 ayat 10. Apa tu? Fi qulubihim marun. Yang orang ni hati dia ada penyakit, nampak? Hati dia ada penyakit. Tengok, kenapa berkaitan dengan orang ni? Tengok hati dia ada penyakit tak? Dia dengar Nabi kan? Tengok penyakit dia apa? Tengok. Dia ubah kalimah kan? Ra'ina. Dia ada penyakit, dia ubah. Jadi dalam ayat ni baca tu fi qulubihim maradun. Jadi dalam hati-hati mereka ada penyakit. Lalu apa berlaku? Fazadahumullahu marada walahum azim ke alim? Alim bima kanu. Apa contoh azabun alim ni? Kat mana tempat dia? Neraka mana? Bawah sekali. Cuba buka surah apa? Surah 4 ayat 145. 4:145. An-Nisa. Ha. 4:145 ni dahsyat Ingat orang Yahudi ni simbolik kepada orang yang dia ada pakaian agama dia. Jadi kita kena jaga-jaga tu. Ini tak mungkin seorang tu disebut munafik melainkan dia mengaku sebagai Islam. Faham? Okey. Dahulunya tak ada yang Islam melainkan siapa? Sebelum datang Islam Rasulullah bawa, tak ada agama yang ada kitab Tuhan dan Rasul. Yang mereka Islam lah sepatutnya. Siapa? Melainkan bangsa apa? Yahudi lah. Mereka lah orang kata sebagai duta-duta agama yang bawa ajaran Rasul. Orang lain tak. Kan? Tapi mereka dah selewengkan. Jadi dalam ayat ni apa ayat dia? Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki, di dalam peringkat terbawah, asfalin yang terbawah daripada neraka. Walan tajidalahum, dan tidak sekali-kali dia mendapati penolong bagi mereka, tak ada penolong.
Neraka yang paling atas, azab dia macam mana? Jadi dia tak selipar ataupun dia kaki ni kan. Hadis Nabi tu, ahwana ahlun nar azaban tu, kaki kita ni ada apa nama dia? Ni. Bahasa Arab dia apa Saya lupa hadis tu. Jadi dia yang ada lekuk kaki tu kan. Letak apa? Letak bara kat situ. Kalau lekuk kaki tu, letak jamrah. Jamrah ni maknanya kalau kita bakar arang batu, kita ambil stick tu, kita ambil tu warna merah tu kan. Tu jamrah nama dia. Jadi letak celah ni, kat bawah ni kan. Apa jadi? Otak melegak. Faham? Tu. Sekarang ni kat mana ni tempat ni? Yang otak melegak kat tu semua terbakar. Semualah kat bawah sekali kan. Lagi dahsyat lah. Jadi boleh faham? Akibat daripada apa? Apa dia tak buat? Pertama dia khianat, dia ubah. Yang kedua dia tak nak Allah perhatikan, tak peduli langsung Allah perhatikan ke tak. Kan? Dan yang ketiga dia langsung tak nak dengar. Tak nak ni. Orang beriman apa dia? Dia elak diri daripada syubhat walaupun sikit, tak nak campur hak dan batil. Dan kemudian dia sangat harapkan pertolongan, pemerhatian daripada Allah dan Rasul untuk dia. Sebab tu bila kita baca ihdinas, kita hati semua-semua, ya Allah, jangan tinggalkan saya. Gunakanlah saya ni. Faham? Dan yang ketiga apa? Bila dia macam ni, barulah dia apa? Dia akan dengar segala arahan Allah sungguh-sungguh. Dia tak akan rasa ini remeh. Dia rasa sangat berat. Tapi jika dia kufur, tak mau buat apa? Dia biarkan terkena syubhat. Dia tak nak langsung ada perhatian daripada Tuhan pun. Tak rasa pun beratnya Allah perlu perhatikan kita. Dan dia tak nak dengar, apa balik? Inilah orang kafir. Bagi orang-orang macam ni, dia akan dapat apa? Azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak nak macam tu. Okey, dapat? Alhamdulillah. Itulah ayat ni hari ni. Mudah-mudahan kita teruskan usaha kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan usaha-usaha kita. Okey, ada soalan ke? Azab yang pedih. Azab yang pedih. Okey? Ya saya. Yang kedua, merasa bergantung sangat kepada pemerhatian Allah, pertolongan Allah. Inilah dia, unzurna, perhatikanlah kami. Kita nak kan? Jangan Allah tinggalkan kita walaupun sekelip mata. Bergantung kepada Allah sentiasa. Bergantung kepada, mengharapkan pemerhatian Allah, bimbingan Allah sentiasa. Mesti ada dalam jiwa mukmin tu. Dan bukan sekadar tu. Apa dia? Mendengar segala dan taat kepada segala perintah dan larangan Allah tu. Wasma'u, dia mesti kena. Contohnya, kita harap mak kita apa? Dengar kita punya kehendak. Betul tak? Mak belikan saya ni, mak belikan saya ni. Tiba-tiba arahan mak dia tak nak dengar pula. Adil ke tak adil? Tak adil tu. Dah ke namanya anak macam tu? Kita pun Allah nak apa? Semua Allah tolong, semua nak jadi. Tapi bila arahan Allah nak ikut, tak nak dengar pun. Ini hamba derhaka. Itu maksud dia. Itu step-step kita supaya terelak daripada orang yang kena azab yang apa? Pedih. Inilah ayatnya. Boleh? Dapat? InsyaAllah. Okey. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma qatilil kafaratal ladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak. Allahumma ij'al 'alaihim rijzaka wa 'adzabak. Allahumma qatilil kafaratal ladzina utul kitaba ilahal haqq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.